أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث بباهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Su'ila radhiyallahu an, daripada seorang keluar daripada zakarnya suatu, maka syah mani atau adakah wajib atasnya mandi atau tiada? Qala musannifu rahimahullah ta'ala. Jadi ditanya akan radhiyallahu anhu daripada seorang, yakni tentang seorang yang keluar daripada zakar dianya sesuatu, maka dia syak adakah yang keluar tu mani ke ataupun wadi. Jadi kalau mani maknanya wajib kena mandi. Kalau wadi mazhab Imam Syafi'i ialah najis. Maksudnya ialah batal semaya, makna kena basuh, kemudian makna kena ambil semaya. Jadi adakah wajib atasnya, atas seorang saat ni tu mandi atau tiada? Tu. Jadi adakah wajib atasnya mandi? Maksudnya mani, iktibarkan mani. Maka dijawab oleh radhiyallahu an, manakala syak yang keluar itu tiada lazim atasnya mandi. Maknanya hak lebih besar, maknanya mandi hadas besar, yakni mani. Mani itu dia lebih besarlah daripada maknanya. Jadi bila syak tentang yang keluar tu ialah mani, maka tak lazim atasnya mandi. Kerana orang panggil asal dianya ialah maknanya tidak keluar mani tu. Kerana kami tiada mewajibkan mandi dengan syak itu. Maknanya kita syak tubik air mani, itu tidak mewajibkan kena mandi. Tu. yakni ma'asyiral fuqaha, mana sekalian fuqaha, mana ahli-ahli fiqh, tidak mewajibkan mandi dengan syak. Dengan syak itu, tetapi khiyar yakni mukhayyar diberi pilihan. Diberi pilihan kepada dia, jika katanya mani wajib mandi. Maksudnya terpulihlah kepada dia. Dia nak kata lagu mana? Kalau dia nak kata mani, maka wajiblah dia mandi. Atau ada katanya, yakni pada kata seorang itu pada zonnya. Pada zonnya seorang itu wajib ia basuh juga, tiada wajib mandi. Tu. Jadi itu ialah mukhayyar atau khiyar. Su'ila radhiyallahu anhu, jika ada di dalam masjid air, maka haruskah orang yang junub ia masuk mandi? Air dia dalam masuk, misalnya orang buat makna buat tepak kolah ataupun koloh lah, bahasa Kelantan kita panggil koloh, tepak yang diisi air tu. Tapi kalau qullah pada asalnya nama sukata, itu sebenarnya nama miqdar. Qullah ni nama miqdar, dua qullah, qullataini.
Tetapi apabila dah mari kepada bahasa Melayu, dia jadi nama satu benda tu, satu tempat yang dicadangkan untuk mengisi air. Tu yang sehingga kita pun bila kita mula-mula belajar tu makna dua koloh dua koloh maksudnya kita duk andai kita dua koloh ni mana koloh, sebab kita pakai koloh tu besar tu, koloh mana surah balasah dulu tu. Sedangkan sukatan dia, ukuran dia tu tidaklah banyak mana pun tu. Jadi boleh ke misalnya dibuat koloh tempat isi air tu, ataupun ada bekah bekah yang diisi air tu duduk dalam masjid. Tu. Lepas tu orang yang berjunuk sana itu dia masuk nak mandi. Boleh ke tak dia masuk nak mandi? Dalam kawasan masjid. Dia berhenti, mana Allah bersemana berhenti kerana hajat mandi sana. Ataupun tiada boleh. Maka dijawabnya bahawasanya halal, maksudnya harus bagi orang yang junub masuk mandi di dalamnya masjid. Padahal ikhtiarnya mana pilihan dia. Padahal ikhtiarnya maksudnya bukan terdesak lah. Tu maksud ikhtiarnya maksudnya bukan terdesak, tak ada arah, tidak. Tu dengan tiada berhenti padanya. Jadi harus nak mandi tu dengan tak beradu, tak berhenti. Yakni jangan duduk mengambil air didiruskan badannya. Maknanya, tapi makna berhenti itu makna dia ada qadar yo. Bukan kata tak boleh berhenti langsung. Jadi yang kita boleh gambarkan ialah misalnya kalaulah kita kata koloh. Jadi orang nak mandi saat itu jadi tempat mandi itu disediakan dia dalam kawasan masjid. Tapi tempat tu boleh mandilah. Jadi dia kena bergerak semualah kita kata. Dan kalau masa dia ambil air tu berhenti sementara tu, tu tak apalah. Tapi jangan lama. Dia lebih daripada qadar tamak ninah sikit je. Tu je. Jadi maknanya seolah-olah macam dia tu macam kena bergerak semua. Kalau lagu itu makna halah dia. Jadi makna boleh. Jangan dia beradu. Sebab tak bolehnya ialah beradu. Tetapi khiyar maknanya masuk mandi dan berhenti kerana hajat junub masuk mandi di dalamnya padahal ikhtiarnya dengan tiada berhenti padanya pada masjid tu, yakni jangan duduk mengambil air didiruskan badan. Dirus ni makna jiruh lah. Itu makna biasa berlaku dalam kitab jari kita lama, dia panggil diruh. Makna jirus itu boleh jadilah satu lorah daripada jirus. Makna satu sebut daripada orang-orang zaman dulu maknanya sebut diruh. Itu boleh jadilah. Tapi begitu kita bertemu tu maknanya biasa dirus. Itu maksudnya tidaklah maknanya salah. Orang panggil tobok tidak tu. Duduk mengambil air didiruskan badannya seperti ada pada kolam yang dua kullah diturun di dalamnya, maka haruslah ia mandi pada masjid itu. Jadi kalau kolam tu ada dua kolam, dia masuk tu dia selalu dia selalu dah terangkat tu bila mana dia masuk dalam kolam tu tak ada gapo lah. Jadi jangan dia beradu, itu je. Tu jadi kena pandai-pandai. Jadi kalau tak boleh nak masuk dalam tu nyomorih kok ke masuk di lain tak boleh bekas dia tu. Jadi maknanya dia tu jangan beradu je. Tu qala musannifur rahimahullah taala. Jadi kena tuju dalam kolah. Terjun dalam kolah selalu. Kalau kolah tu. Jadi kalau kolah tu dalam masjid, dalam kawasan yang masih lagi diiktibarkan masjid lagi. Tu. Qala musannifur rahimahullah taala haruslah mandi, ia mandi pada masjid itu. Su'ila radhiyallahu an, daripada kata mereka itu fuqaha. Kataan fuqaha atau haram berhenti orang junub di dalam masjid. Adakah berhenti yang menghasilkan dengan dia berhenti itu iktikaf? Maksud kata berhenti itu setara mana? Tu. Jadi isu berhenti yang mamnu ditegah bagi orang junub tu. Jadi berhenti yang diiktibarkan berhenti itu setara mana? Adakah berhenti yang menghasilkan dengan dia sekurang-kurang aqallu qadri li'tibari i'tikaf, bagi mengiktibarkan akad i'tikaf dapat pahala i'tikaf iaitu mana qadar lebih sedikit daripada qadar makninah pada semaya, bukan qadar tamakninah, lebih sedikit
Untuk kita dapat pahala iktikaf, kita kena duduk dalam masjid tu paling tidak, paling sedikit, paling orang panggil kurang pun ialah lebih sikit daripada qadar tamakninah dalam semaya. Qadar tamakninah dalam semaya tu biasa didobitkan dengan kita sebut subhanallah. Lama masa kita sebut subhanallah. Jadi untuk dapat fadilah iktikaf kena duduk lama sikit je daripada tu. Kalau kita kata subhanallah ada 3 saat, misalnya kita ambil lah 5 saat misalnya, tu. Jadi yang duduk yang menghasilkan fadilah iktikaf. Jadi tak boleh berhenti tu ialah qadar tu. Adakah itu soalan lagi? Adakah qadar tu? Maka dijawabnya yang diharamkan berhenti orang junub itu lebih daripada qadar tamakninah pada sembahyang, makna yo. Lebih daripada qadar tamakninah, bukan qadar tamakninah. Jadi lama sikit lah. Tu. Far'un, makruh mengambil di masjid tempat duduk, menjadikan masjid tu tempat duduk bekerja, urusan kita, urusan dunia lah. Makruh hukum dia. Makruh mengambil di masjid tempat duduk, mana kita jadikan masjid tu tempat duduk untuk buat kerja. Tu. Melainkan kita batil ilm, tulis ilmu, kerja juga tu lagu tu. Tu tak apa. Jadi kalau lain daripada tu, hukum dia makruh. Makruh. Jadi makruh dan tiada mengapa tidur di dalam masjid. Tiada mengapa makna tidak makruh lah. Apa makna tidak makruh? Jika tiada menyakit dengan dia dengan tidur sana. Seorang tidak menyakitkan, menyusahkan orang untuk nak buat ibadah. Sebagaimana kalau orang panggil di zaman Rasulullah SAW tu, maksudnya masjid tu dia tidak luas sangat sebagaimana masjid kita tu. Jadi kalau dia tu menyakit kira orang tu tak boleh lah. Itu ada qaid begitu. Dan makruh duduk berjual beli di dalam masjid. Makruh saja. Tidak haram dah, makruh. Far'un, diteguh akan kafir masuk masjid dengan tiada hajat. Mafhum dia, kalau ada hajat tak apa lah. Tu nak ngambil barang sesuatu kau barang. Jikalau masuk lalu jua sekali pun dia lalu macam kita orang berjanabah ni, kita lalu dalam masjid, tak ada apa. Tak bolehnya ialah al-muqsu, makna diam. Jadi orang kafir tak boleh masuk masjid malaikat ada hajat. Tu. Jikalau dia masuk tu secara orang panggil pandu lalu je, orang panggil maknanya masuk lalu juga sekali pun tak boleh juga kalau tidak ada hajat. Tu. Jadi sekarang tu kalau masjid-masjid di bandar-bandar dehok comel-comel tu dia dah jadi apa nama, dia panggil salah satu daripada destinasi pelancongan. Jadi ramailah orang panggil masuk macam masjid Shah Alam, tu orang giat jadi orang disediakan jubah sebab dia tu pakai tak tutup aurat jadi itu tengoklah mana hajat dia tu gapo dia apa hajat dia kalau hajat dakwah misalnya mana dengan anda yang bahasanya boleh jadi dengan diberi peluang untuk meninjau dalam masjid tu itu boleh orang panggil menjentik hati itu maksud hajat juga, hajat agama tu tengoklah mana hajat tu, makna hajat dunia tak kira lah tu. Jadi kalau tidak ada hajat kalau tidak kerana hajat maka hukumnya makna ditegah. Ditegah maknanya dia tu tidak jadi haram lah atas dia nya dia orang kafir. Jikalau masuk lalu dan ketiadaan izin orang Islam. Kalau pun ada hajat tapi tidak izin, dua syarat. Yang pertama ada hajat, yang kedua izin daripada orang Islam. Jadi kalau tidak diizin, jadi orang Islam itu maksudnya orang duduk bercara ke masjid lah. Cara ke masjid itu maksudnya pegawai-pegawai masjid, kemudian dibantu oleh JK masjid. Tu. Su'ila radhiyallahu an, masjid yang muba'ad. Ada juga masjid yang muba'ad, yang separuh-separuh. Yang muba'ad bagaimana? Iaitu diwakafkan bahagian yang bersekutu daripada bumi dibuat masjid. Adakah haram atas orang junub berhenti? Jadi zahirnya nampaknya begini. Mana satu bumi tanah itu diwakafkan untuk buat masjid. Jadi bukan keseluruhan. Orang panggil bumi itu. Jadi maksudnya kalau kita kata tanah seluas 1 ekar. Jadi keluasan masjid itu makna bukan 1 ekar tu semua tu buat masjid belaka. Begitu. Jadi
Mana orang panggil masjid yang mubaa' yang separuh-separuh. Jadi adakah isu dia, adakah haram atas orang junub berhenti padanya pada masjid yang mubaa' ini? Yang dibuat separuh-separuh makna bumi yang jadi masjid itu kerana dighalibkan hukum masjidnya, kerana dimenangkan hukum masjid. Tu. Jadi bumi itu sebahagiannya masjid, sebahagiannya lagi tidak masjid. Tu. Tetapi maknanya dia tidak orang panggil tidak muayyan lagi lah, tidak dibahagi lagi. Jadi kalau orang berjunuk tu dia boleh kodok. Diam, makna duduk di situ. Atau tiada kerana dihukumkan lagi milik pada setengahnya. Jadi orang yang berjunuk tu adakah haram atas dia nak berhenti padanya kerana dighalibkan hukum masjid, dimenangkan hukum masjid seluruhnya tu. Atau tiada, yakni tiada haram. Kenapa? Illa dia kerana dihukumkan lagi milik pada setengahnya. Sebahagian daripada tanah itu makna milik lagi. Tu. Sebahagiannya adalah orang panggil wakaf. Tu makna mubaa' tu. Macam hamba separuh lah muba'at. Separuh merdeka, separuh hamba. Jadi separuhnya ialah masjid, separuhnya tidak masjid. Tanah tu. Jadi adakah orang yang berjunub itu mana haram dia duduk dalam tanah tu? Tu. Jadi jawab dianya soalan dia lagi ni. Jadi adakah haram kerana ilat dia boleh jadi dighalibkan hukum masjidnya, ataupun hukum dia tidak haram kerana dihukumkan lagi milik pada setengah daripada bumi tu. Ialah milik orang, bukan wakaf lah. Tu. Sama ada banyak yang sudah wakaf atau sedikit seperti pada tafsir. Jadi sama ada banyak yang sudah wakaf atau sedikit seperti pada tafsir. Pada tafsir maksudnya dia ada khilaf. Tu. Jadi kalau banyak tafsir daripada Al-Quran, tu setengah kata makna tak apa. Jadi hak ni kalau jadi wakaf untuk buat masjid tu sedikit saja, yang banyaknya bukan masjid, maka boleh misalnya. Ini soalan lagi ni. Dan adakah diberi hukum masjid pada segala hukum atau tiada? Tanah tu makna seluruhnya diberi hukum masjid. Hukum masjid ni banyaklah. Orang junub tak boleh diam padanya, tu. Dan boleh tahiyatul masjid, tu. Boleh i'tikaf, tu. Maka jawabnya, maka yang mutajihnya, yang ada jalan. Hok nampak ada jalannya, seperti dikata pada Muhammad. Itu bagi Asnawi. Sebagaimana mana seperti yang dikatakan pada Muhammad, dihubungkan masjid pada sah tahiyyah. Jadi dibagi-bagikan hukum. Dia tidak orang panggil mana dihukumkan masjid semata-mata ataupun tidak semata-mata, tidak. Dalam bab tahiyyah dihukumkan masjid, maknanya boleh semaya tahiyyah. Boleh semaya tahiyyah. Walaupun tidak semua itu diwakafkan untuk masjid. Tu. Dari sudut boleh tahiyyah, boleh kita dapat fadilat tahiyatul masjid, boleh. Tiada sah i'tikaf, tapi tak sah untuk i'tikaf. Tu. Sebab ni itu orang panggil andaiannya ialah itu adalah milik orang lagi, bukannya masjid. Dan pada jauh daripada imam 300 hasta, tiada sah pada jauh. Ning atau pada mana ni? Dihubungkan masjid pada sah tahiyat, tiada sah i'tikaf. Jadi bukan masjid. Dan pada jauh daripada imam 300 hasta, yakni jika jauh ia daripada imamnya 300 lebih daripada 300 hasta, tiada sah mengikut. Bersalahan pada masjid, mana sah? Masjid ni walaupun kita kata 3 batu misalnya, panjang masjid tu. Tak ada 3 batu ni. Maknanya hak jadi imam tu duduk depan, suk depan. Hak jadi makmum suk belakang. Baru lebih daripada 3 orang. Mana 3 batu kita kata sah. Sebab masjid ni dikira satu tempat walaupun jauh. Tu. Tapi kalau tidak masjid, tak boleh lebih daripada 300 hasta. Tidak sah kita nak mutabaah, nak ikut. Kalau tidak masjid. Tu. Jadi hak ni dia kata pada sah tahiyyat, tiada sah i'tikaf, dan pada sah daripada iman, pada jauh daripada iman 300 hasta, yakni jika jauh ia daripada imamnya, tiada sah mengikut. Bersalahan pada masjid, mana sah?
Masjid ini jauh mana pun tak ada kisah. Tu. Dan demikian lagi tiada diberikan hukum masjid pada iktikaf. Saat ni dia sebut dah. Maksud tak boleh nak iktikaf. Sebab ni dia panggil masjid muba'ad. Separuh-separuh. Dan haram berhenti orang junub padanya. Orang junub haram berhenti padanya. Tu ihtiyat dah orang panggil. Mana nak iktikaf tak boleh. Tapi orang junub tak boleh nak beradu dalamnya. Maka dihukumkan diberi hukum masjid lagu tu. Tak boleh nak iktikaf mana tidak diberikan hukum masjid. Dah. Sama ada sedikit yang dijadikan masjid atau bersamaan atau lebih. Tak ada tafsil. Takmim. Tidak sebagaimana tafsir Quran tu. Kalau banyak tafsir daripada ayat Quran, boleh. Kita tak ada ayat semaya pun pergi dia. Jadi tak ada kira. Sikit banyak, bahagia yang diwakafkan untuk masjid tu sikit kau banyak kau tak ada kira. Tu. Jadi haram orang berjunuk berhenti di dalamnya. Itu dia dipanggil sebagai masjid muba'ad. Tu. Su'ila radhiyallahu anhu pada seorang junub membaca qul huwallahu ahad. Dan ayatul kursi, dan dikosaknya dengan keduanya nyakulhu dan juga ayat kursi itu zikir. Dia kosak zikir. Maksud dia tak ada kosak Quran. Adakah haram atau tiada? Maka dijawabnya harus. Yang demikian itu zikir atau doa boleh. Tu. Cuma jangan kita tu niat Quran, niat zikir dengan Quran tak boleh juga. Kena niat zikir saja-saja je. Su'ila radhiyallahu an, jikalau seorang yang junub menunggang di atas binatang, umpamanya kuda lah kita kata, dia berjunub, dia naik kuda, dan ada orang yang menutun tali hidungnya kuda. Menutun tu mana heret lah. Orang lain tu duk heret tali hidung kuda saat ni. Dia berjunub, dia duduk atas kuda. Sekira-kira sah sembahyang di atasnya. Sekira-kira sah kalau dia nak sembahyang di atas kuda saat ni. Dan berjalan di dalam masjid, pergi mari dengan dia, dengan kuda. Adakah haram atasnya seorang saat ni atau tiada? Kerana berjalan ia tetap kalau itu tiada dibangsakan kepadanya. Sebab dia tak ada berjalan pun. Tu tak boleh dibangsakan berjalan kepadanya kepada orang berjunub saat ni. Dia duduk atas kuda. Hak berjalannya kuda, lepas tu orang hak duduk heret tu dia tak ada berjalan sekali pun, relax je. Tu. Jadi adakah orang panggil haram atau tiada kerana berjalan ia tetap kala itu tiada dibangsakan kepadanya, kepada seorang itu. Hanya dibangsakan menuntungnya kepada orang yang menuntun dia tu hak berjalan. Tu maka dijawabnya tiada haram atasnya seorang berjunub, dia mengendarikan kuda saat ni, pergi datang di dalam masjid tetap kala itu kerana tiada dibangsakan akan dia akan berjalan tu kepada dia. Tu. Qala musannifu rahimahullah ta'ala su'ila radhiyallahu an, jika ada seorang mengambil air sembahyang kemudian keluar mani yang hasil baginya junub, dia ambil air semaya, makna dia tu dalam keadaan ada air semaya, kemudian dia keluar mani, tu yang hasil baginya junub, jadi berjanabah lah dianya. Maka kita kata tiada batal wuduknya. Kita makna ma'asyiral fuqaha, kita kata tiada batal wuduknya. Kemudian pergi mandi. Dia pergi mandi. Wuduk dia tak batal. Kita kata yakni ma'asyiral fuqaha. Mana para fuqaha mengatakan maksudnya tidak batal. Maka meniatkan mengangkat hadas kecil, tersalah. Tersalah. Sebenarnya dia nak mengangkat hadas besar. Sebab dia keluar mani. Jadi dia keluar mani dengan keadaan ada air semaya dia tak batal. Lalu dia pergi mandi. Pergi mandi tu dia tersalah niat mengangkat hadas kecil. Tu. Maka adakah terangkat hadas akbar? Sebenarnya dia nak mengangkat hadas akbar. Nak mandi wajib. Dia tersalah gini ya, mengangkat hadas kecil. Jadi adakah terangkat hadas akbar pada anggota wudu?
atau tiada pada anggota wudu itulah. Ada keterangkat hadas besar pada anggota wudu ataupun tiada. Maka dijawabnya radhiyallahu an bahawasanya terangkat padanya hadasnya pada sekalian anggota wudu. Pada semua anggota wudu mana terangkat hadasnya, hadas besar, hadas besar terangkat pada anggota wudu. Pada anggota wudu tu. Melainkan kepalanya. Melainkan kepalanya tidak terangkat kerana ia basuhnya ganti menyapu juga. Jadi kerana dia basuh tu bukan basuh basuh bagi mandi wajib. Sebab basuh tu ialah basuh bagi menyapu juga. Sebab ambil air sembahyang ni kepala ni basuh sapu. Jadi walaupun dia basuh sekalipun, tapi basuh tu ialah ganti kepada sapu. Maka untuk kepala tu tidak terangkat. Maksudnya dia kena basuh pulak lah. Tu. Jadi anggota wuduk yang lain tu makna tak payah basuh dah. Gitu je. Qala su'ila radhiyallahu an. Jikalau ada orang yang junub, orang yang berjanabah, sama ada keluar mani saja ataupun jimuk semata ataupun keduanya, dan ada pada anggota najis mughallazah. Yang sudah maklum najis mughallazah kita kena basuh dengan 7 kali basuhan. Satu daripadanya ialah dengan air tanah. Jadi dia berjunub pada anggotanya, pada anggota dia ada najis mughallazah. Yang hukmiyah. Hukmiyah ni tidak ada tokoh najis, air najis tak ada dan sifat-sifat dia tak ada. Tapi najis itu belum lagi dibasuh ataupun disucikan akannya. Tetap saja dia ternajis dengan jadi dah tak ada ain, tidak ada sifat-sifat, dipanggil sebagai najis hukmi, najis mughallazah yang hukmiyah. Maka mandi junub dengan niat akan mengangkatkan hadas akbar, hadas besar. Maka terbasuh anggota yang kena najis itu, sebab dia najis hukmi je dengan mandinya. Adakah terangkat hadas daripada anggota itu dengan sekali basuh tu? Terangkat hadas dengan sekali basuh, dan dapat ia membaca Quran atau menanggung mushaf dan berhenti di dalam masjid dan dihisapkan daripada basuh yang 7 kali itu atau tiada. Tu soalan dia tanya ni. Maka dijawabnya radhiyallahu an. Tiada terangkat janabahnya seorang saat itu pada anggota itu, anggota yang kena najis mughallazah tak ni. Tapi hukmi bukan aini dah. Selama lagi tinggal ia atas najisnya, belum lagi dibasuh 7 kali dengan salah suatu daripadanya. 7 kali sana itu dengan air tanah. Tu. Jadi maksudnya tidak terangkat hadas pada anggota yang kena najis ni, selama mana tidak dibasuhkan dia tu dengan 7 kali dulu tempat kena najis ni. Tu. Bahkan jikalau sudah dibasuhnya sudah 6 kali misalnya dia basuh, misalnya kata di sini dah ni najis hukmi mughallazah, jadi dia basuh 6 kali dah, 6 kali sani, dan sudah tadi taruh tanahnya di dalam salah suatu di dalam satu suatu di dalam salah suatu daripada yang 6 kali sani. Misalnya dia basuh dulu tepat kena najis mughallazah yang hukum misalnya itu, dia basuh 6 kali dah, yang mana dalam 6 kali tu salah satu daripadanya ialah dengan air tanah. Tu. Kemudian ia mandi, diniatnya mengangkat hadas akbar, memadalah dan terangkatlah hadas akbarnya pada sekalian badannya. Tu. Jadi terangkat hadas besar serta basuhan yang ketujuh. Basuh yang ketujuh. Sebab 4 kali basuh dulu ada dah dengan air tanah. Tu. Jadi misalnya kita 4 kali dah basuh, dan salah satunya kita dah basuh dengan air tanah. Jadi malah air tak berapa nak jenuh lah mana, nak tak berapa nak banyak lah mana, maka kita pakai kali yang ketujuh tu ialah sekali dengan mengangkat hadas. Tu. Jadi kalau kita tak buat begitu, maksudnya baru tu makna dia tak jadi. Dan pada anggota itu pun terangkat pula anggota yang ada najis hukmi, najis mughallazah hukmi. Tu.
maka jadilah sekali basuh yang ketujuhnya. Yang ketujuhnya serta mengangkat ke hadas. Tu. Bila hok tak ada air ni, maksudnya dia boleh. Dia jadi dua dalam satu. Mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Memadai basuh najis. Memadai. Dia mandi daripada hadasnya. Dua dalam satu lah. Memadai. Tapi untuk basuhan yang ketujuh saat ni lah. Far'un. Ini satu fara'. Jika adalah orang yang junub itu, jika adalah orang yang junub, ia istinja dengan tapak tangannya. Istinja dengan tapak tangan ni. Bukan basuh bekok dengan air tu dah. Tu kita gosok ni. Ni tak ada air. Dia sapu dengan tapak tangan dia. Kerana tapak dia ni jenis awak kerja kasar-kasar kat ni. Jadi tangan dia tu, tapak tangan dia tu kerasa. Tu. Jadi bolehlah dia sifat dia kena kerasa, jangan licin ni. Jadi dia tak ada batu, tak ada air, batu pun tak ada. Nak ganti tak ada. Dia buat dengan tapak tangan. Tu. Akan barang tempat membinasakan wuduknya. Mana? Yang ni halaqah dubur tu. Sebagaimana hok dulu, salih dulu. Setara mana hok tempat keruk tu lah. Ya kalau kita ke setuhuk kita sendiri pun, kalau dengan tapak tangan ni, maksudnya batal air semaya kita. Tu. Maknanya dia istinja tu ialah tempat yang membinasakan wuduk. Padahal ia berniat waktu tu mengangkatkan hadas akbar. Kemudian mandi, meratakan mandinya pada segala badannya. Maka terangkatlah hadasnya asghar dan akbar pada sekalian badannya. Malaikat tangannya binasa hadas. Malaikat tangannya binasa hadas kecilnya. Maka berkehendak membasuhkan akan dia dengan niat mengangkatkan hadas kecil jua. Itu je. Tangan dia saat itu makna tidak terangkat. Jadi dia kena basuhlah. Niat mengangkat hadas. Memadalah. Maka inilah dikatakan wuduknya tiada ada tertib. Ni dia dipanggil semua daripada masalah wuduk tak ada tertib. Dia wuduk ni wajib kena tertib. Sunat saja mualak. Mualak tu sunat. Tertib wajiblah kena muka dulu. Tangan, kepala, kaki. Tak boleh kita nak silang, nak langkau, tak boleh. Tapi hak ni sah. Inilah yang dikatakan wuduk tak ada tertib. Kes lagu ni salah satu pada kes yang mana wuduk tak ada tertib. Itu dimaafkan, tidak berlaku tertib. Tu. Su'ila radhiyallahu an daripada barang yang rambut, daripada barang yang rambut yang tersimpul, tiada wajib orang junub mengurai, membuka, mengurai akan dia apabila mandinya. Jadi daripada barang yang rambut barang yang rambut yang tersimpul maksud dia apa? Makna tidak dengan pisah daripada dia. Itu makna tersimpul. Rambut yang tersimpul dengan sendiri dia. Tu. Rambut yang tersimpul. Tu Pehel kata tersimpul tu maksudnya ialah bukan dengan segelin dengan pisah dia tu tidak. Tu. Tiada wajib orang yang junub menguraikan dia rambut yang tersimpul, tak wajib. Dia tak rungkai, tak boleh, tak apa ni. Apabila mandinya, bila dia mandi wajib tu. Tu. Dan jalinan rambut, dia jalinan rambut, jalin tu ni Pehel lah nampaklah tu jalin tu. Mana kita silai-silai tu. Tu. Dia jalinan rambut manakala tiada dapat masuk air, ada tafsir. Kalau tak dapat masuk air, wajib dihurainya. Wajib kena hurai. Masuk air lah. Kalau masuk air tak apalah, tak buka pun. Tapi waliknya tak masuk lah ni. Kalau tengok kemah, tak kemah. Kalau dia jalin tu mana tak kemah, boleh jadi masuk. Tu bergantung. Kalau kemah sangat, dia tarik kemah molek tu, tu boleh jadi tak masuk. Jadi rambut yang dijalin, kalau nak mandi, kena huraikan dia, kena buka. Kalau rambut yang tersimpul, nak mandi wajib, tak wajib. Jadi kalau nak buka pun tak ada gaf satu. Hok dia tersimpul, tak wajib kena buka. Tapi kalau rambut jalin, biasa jalin-jalin kan, okey, sengaja. Jadi mana wajib dihuraikannya, apa faruknya, apa bezanya? Apa beza di antara rambut yang tersimpul dengan sendiri dan juga rambut jalinan? Rambut yang dijalin wajib kita kena buka.
Rambut yang tersimpul tak wajib buka kalau nak mandi wajib. Apa faruk dia? Tu. Apa beza? Maka jawab radhiyallahu anhu, iaitu nyata perceraiannya, perceraian makna faruknya, perbezaannya. Nyata perceraiannya, perbezaan di antara rambut yang tersimpul yang mana tak wajib kita huraikan dia apabila nak mandi wajib dengan orang panggil rambut yang dijalin. Maka wajib kena buka. Kalau tak sampai, kalau sampai dah tak apa dah. Bagi orang yang berjunuk apa faruk dia? Jadi perceraiannya, faruknya, perbezaannya ialah bahawasanya tiada faruk antara mana pula? Dia baca dah ini dah. Menguraikan dia bersalah jalin. Perceraiannya, maka dijawabnya iaitu nyata perceraiannya faruk di antara kedua sana. Bahawasanya tiada faruk antara sedikitnya atau banyaknya, yang banyak simpulannya. Maka kerana bahawasanya tiada wajib menguraikan simpulannya. Jadi hok tersimpul tu dia tak kira makna sikit ke banyak, tak ada kira tiada wajib menguraikannya simpulannya. Barang yang tersimpul itu sebab bukan perbuatannya, serta sangat payah menguraikan dia. Tu. Hok tersimpul tu bukan dengan sebab perbuatan. Tu. Bukan dengan sebab pisah. Hok tu hok tersimpul. Dia kalau kita nak buka pun dia jadi payah. Berbeza dengan hok yang dijalin. Nak buka pun mudah Bersalahan jalinnya rambut, yakni yang ia sesungguhnya atau yang ia jalinan, manakala tiada masuk air di dalamnya, wajib uraikan keduanya. Tu wajib uraikan jugalah. Tu kalau tak masuk air. Sebab mudah. Jadi kalau tak masuk air, mana wajib kena uraikan. Sebab apa? Sebab mudah. Nak buka jalinan rambut tu mudah. Tapi kalau rambut tersimpul ni, itu payah, susah. Tu. Qala musannifu rahimahullah ta'ala, su'ila radhiyallahu an. Ditanya radhiyallahu anhu daripada barang yang adalah apa nama? Luban telinga. Luban telinga. Melubay ada minggu? Tak ada deh. Luban telinga. Su'ila radhiyallahu anhu daripada yakni tentang barang yang adalah luban telinga, jikalau tersumbat lubannya, luban telinga. Tu. Mana luban telinga tersumbat? Ni dah hok bertindik ni. Tu bertindik. Tu. Bukan luban asli tu dak. Mana jikalau tersumbat lubannya pada telinga perempuan sebab tiada ditaruh lidah padanya, pada lubang telinga tu, dia tak bubuh lidah. Lidah tu lah. Kalau orang bertindik telinga tu, dia bubuh benda dulu. Itulah makna lidah dia. Jadi menyebabkan tersumbat. Tu. Pada perempuan sebab tiada ditaruhkan lidah. Sebab tu orang-orang tindik tu dia bubuh dulu benda sini. Tu dia panggil lidah. Tiada dibubuh lidah padanya, pada lubang telinga, dan tiada bertakuk, dan tiada bertakuk jadi sedaging. Lepas tu dia tersumbat tapi tidak jadi bertakuk bersedaging dak. Dak. Adakah wajib dibasuhnya? Di dalam, yakni disampaikan air ke dalamnya. Jadi jadi hak tudah lah hak nampaknya dalamnya wajib kodok kita tu basuhnya di dalam. Dalam tu tempat tak boleh ataupun tidak, maka dijawabnya bukan wajib disampaikan dia di air. Disampaikan dia tempat tu air itu di dalam lubangnya yang tersumbat itu. Tu kena masuk air juga. Dengan itu selesailah bahagian dia. Itulah babul ghusli. Qala musannifu rahimahullah ta'ala, babun najasati. Ini ialah suatu bab pada menyatakan najis, najisun, najasatun. Tu. Bermula najasah 4 bagi. Najis ni dia ada 4 bahagian.
Yang pertamanya mughallazah, yang berat, dan yang mutawassithah, dan yang mukhaffafah. Biasanya orang bagi tu ya, banyak tu ya. Mana mughallazah, tu kita mengaji banyak kitab ni. Kadang-kadang kitab kecil, tapi hak ni bukan kitab kecil ni. Macam kita halu-halu pun kadang-kadang kitab besar tu tak ada sebut. Tu macam kita jaru halu-halu tu, dia tu kitab tu kadang-kadang dia ambil. Wah sepele kitab besar juga. Tu. Jadi kita duk mengaji kitab tengah ni kadang-kadang jadi tak jumpa tu. Jadi ada 4 bahagian. Biasanya orang 2 bahagiannya 3 je. Mughallazah, mutawassithah, mukhaffafah. Tapi ma'alih dia tambah selagi dan najis yang dimaafkan akan dia. Tu. Najis yang dimaafkan. Dia tetap najis tetapi dimaafkan dia. Tu. Dimaafkan pada air, dimaafkan pada semaya. Dia ada 2 bab. Makna najis yang dimaafkan. Maka fa tu dipanggil al-fa'u fa'u fasihah. Fa tu dia dipanggil fa fasihah, jawab kepada soal muqaddar. Tu. Jawab kepada soal muqaddar. Takdirnya takdir soalun muqaddarun tu lagu mana? Tengok kepada jawapan tu lagu mana, barulah kita modify, mana kita rekod sendiri soalan dia. Maka yang mughallazah anjing, mudahlah ni. Maksudnya fasihah ni makna menerangkan. Sebab kita belajar balaghah fasahah tu maksudnya teranglah jelas. Fasihah makna po untuk menerangkan, merupakan rabitah jawab kepada soalan yang muqaddar. Maka yang mughallazah anjing, maknanya kita boleh gambar dah, boleh bayar. Soalan dia mudah saja ni. Ma huwa najasatul mughallazah? Gapo dia najis mughallazah? Ya ayyuhal musannifu, hey tok musannif. Fa aqulu laka, maka aku pun nak ayatlah bagi meng. Tu. Jadi fa tu dia masuk kepada fi'il mahzuf. Jawab kepada soal muqaddar. Gitu. Fa tu dia panggil masuk dakhala ala fi'il mahzufin. Dia masuk di atas fi'il yang mahzuf. Fi'il mahzuf itu ialah jawab bagi soal muqaddar yang ditakdirkan. Takdir itu kita tengoklah dia berkecek lagi mana. Kita pun rekodlah soalannya. Macam kita dengar sebelah orang hok jawab, kita tak dengar hok orang yang menanya tu. Dia jawab 5 tahun. Kita pun boleh bayar. Dia tanya, umur awak berapa ni? Begitulah. Tu. Jadi contoh macam hok ni mudah. Setengah-setengah tempat tu dia ialah begitulah. Dia ada tempat susah ni. Jadi nak rekod soal dia tu payah ni. Tengoklah. Tempat mudah-mudah. Dan babi, yakni najis, maka najis yang mughallazah itu ialah anjing dan babi dan faraq daripada keduanya, makna anak cucu daripada keduanya, maksudnya anjing dan juga babi atau salah suatu daripadanya anjing ataupun babi, yakni anjing dia berkahwin dengan halal, binatang halal, ataupun makna babi, ada salah satu pun. Dan yang mutawassithah, dan yang mutawassithah tu atah kepada yang mughallazah, maka yang mughallazah, yang mutawassithah seperti tahi. Seperti tahi dia dabik dia mudah ya, sebab najis mutawassithah ni dia banyak. Jadi kalau kita nak senaraikan tak habis. Yang boleh kita hasarnya ialah najis mughallazah dengan najis mukhaffafah. Jadi lain daripada najis mughallazah, lain daripada najis mukhaffafah. Jawab dia ialah najis mughallazah. Tu ya. Kemudian najis mutawassithah. Kemudian kita kena jaga selagi ialah najis yang dimaafkan. Tu kita kena buat suku juga tu. Qala musannifu rahimahullah taala, daripadanya atau salah suatu daripada, dan yang mutawassithah seperti tahi, dan yang seumpama tahi mana kencing dan yang mukhaffafah, najis yang mukhaffafah seperti air kencing anak laki-laki yang belum lagi makan suatu malaikat laban, yakni susu, yang belum lagi sampai umurnya 2 tahun. Jadi yang makan laban makna susu tidak makan malaikat susu ibunya. Tak makan makanan lain atas jalan mengenyangkan. Ataupun macam orang tahning itu tidak atas jalan mengenyangkan. Itu atas jalan orang panggil
nak ambil berkat ni, tu lain. Ni atas jalan mengenyai dengan beberapa syarat dan termadia yang lain lagi. Qala musannifur rahimahullah taala. Jadi yang tiada melainkan laban yang belum lagi sampai umurnya 2 tahun. Dia tak sampai lagi umur tahun ke dia ni? Tahun Qamariyah. Bukan tahun Hijriah, tahun Qamariyah. Bukan tahun Syamsiah, mana tahun Masihi. Tu. Dan najis yang dimaaf tu. Maksudnya air kecing kanak-kanak bayi laki-laki yang belum makan apa-apa melainkan susu mak dia saja. Tu. Dan najis yang dimaafkan pula ialah seperti najis yang tiada dapat oleh mata. Ma la yudrikul tarf. Barang yang tidak mendapatkan dia oleh mata kita. Tu. Dan lagi pula mana tahi ini dia bila dan bangkai yang tiada darah yang mengalir, tu binatang lah, bangkai binatang yang tidak mengalir darah. Tu nisbah pada air yang tiada sampai 2 koloh, nisbah kepada air yang tak sampai 2 koloh. Tu atau benda yang cair, mana cair, bukan air, mana cecair. Dan yang seumpamanya cecair. Dan najis yang pertama itu iaitu yang mughallazah. Najis mughallazah, bagaimana kaifiat menyucikan dia? Kaifiat dianya ialah najis yang mughallazah maknanya kaifiat dia itu dibasuh dengan 7 kali. Salah suatu dengan tanah, tak kira tempat mana, yang pertama kau, yang kedua, yang ketiga ikutlah. Dan yang keduanya dibasuhkan hilan ainnya. Tu. Dan yang keduanya kedua daripada anggota dia tu makna dibasuhkannya, keduanya dibasuhnya hilan ainnya, sampai hilan ain, iaitu ain najis, rasa dan warnanya dan juga bahu makna baunya. Tu. Itu salah satu. Dan najis yang ketiga dipercikkan. Dan najis yang ketiga tu ialah najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah. Najis yang ketiga yakni najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah yang ketiga tu dipercikkan air atasnya. Lagu tu ya. Najis mukhaffafah mana setelah kita menghilangkan air dia tu lah. Tu. Kena kesak dulu air tu, air kecil bodoh. Mana yang menyusu ibunya, mana yang belum makan apa-apa. Dia dah masih lagi dalam umur dia ialah 2 tahun. Tu. Rasanya dengan bahasanya najis yang ketiga najis mukhaffafah, dipercikkan air atasnya hingga rata dengan ketiadaan berkandak kepada mengalir airnya, tidak perlu kita mengalirkan air. Far'un maka jatuh dan hanya yang dapat menyucikan sekalian yang kena najis dengan air yang mutlaqan, air mutlaq. Tu. Yang boleh menyucikan najis itu ialah air mutlaq semata. Dan batu. Dan yang umpamanya umpama batu, yang memiliki sifat seperti batu. Yakni serta orang panggil boleh menghilangkan kerasak. Dan batu dan yang umpamanya jika daripada ghaib dan baul, sekalipun maknanya orang panggil ni menyucikan sekalian yang kena najis tu, sekalipun daripada ghaib. Ghaib ni asal dianya tempat kita duduk tinggu tu, makut tandas tu, tempat berak.
ghaib. Tapi telah digunakan untuk makna ghaib tu benda hak tobek tu. Tu tahid lah. Al-kharij. Asal mana ghaib tu ialah tempat kita duk cakung tu, makna tempat makut tandah gitu. Tapi di sini maksud dia ialah ialah najis tu sendiri. Najis. Dan baul mana kencing. Tengok di atas tu ghaib, bermakna sini ialah tahid lah. Dengan segala syarat. Dengan semua syarat termasuk syarat dia. Lagi adalah air mendatangkan atas najis. Air yang datang di atas najis. Tu. Air itu datang di atas najis. Supaya ni lah macam orang tanya madu ni, nak makan madu. Bubuh madu dulu ke apa tidak kita cuba air dalam madu, ataupun kalau cara minum ataupun bubuh madu dalam air, mana madu datang atas air, ataupun air datang di atas madu. Tu misalnya. Jadi adalah air mendatang atas najis, mana cucu air atas najis. Itu syarat dan baul. Dengan segala syarat lagi adalah itu setengah termasuk setengah daripada syarat lah. Lagi adalah air mendatang ke atas najis. Jika ada air itu sedikit, itu kalau air sedikit. Tu. Jangan najis itu datang atas air itu. Najis mari di atas air. Jikalau air itu banyak, tiada menyucikan air itu, hanya sucilah yang dibasuh. Dia dibasuh itu. Benda yang dibasuh itu jadi suci dah. Far'un, maka jatuh setengah ketika bahawasanya daging dibasuh beberapa kali. Kita basuh daging. Basuh daging, basuh ayam, basuh ikan. Tu. Biasanya daging lah yang paling nak ambil darah dia tu. Basuh beberapa kali. Tiada jernih air pembasuhnya, salahnya. Mana tak bersih tu bermaknanya darah-darah tu masih tubik jugalah. Tu. Kemudian dimasukkan di dalam air yang sedikit. Dia masukkan mana dalam air yang sedikit. Dan nyatalah daripada airnya warna darah. Dimaafkan dia kerana bahasanya inilah setengah daripada barang yang kepayahan kita memeliharakan dia. Tu setengah daripada benda yang agak payah. Tu kita nak jaga. Tu. Jadi maknanya macam daging tu kita basuh setara mana pun. Basuh kali ke 10 pun masih lagi ada bekas-bekas darah dia tu. Itu yang dimaafkan. Pada makan, dimaafkan pada makan. Far'un, sekalian bangkai najis. Semua bangkai adalah najis. Iaitu bangkai ni Gabriel. Itu melainkan dia adalah istisna ni. Semua bangkai Gabriel bangkai ni ialah najis. Lepas tu bangkai ni Gabriel, iaitu binatang yang mati tiada dengan sembelih pada syaruk. Mati hilang nyawa dia tu bukan dengan sebab sembelihan syar'i, maka nama dia bangkai. Dan jika binatang yang dimakan sekali pun seperti lembu, kita kata lembu tidak, atau kambing, binatang ni binatang yang dimakan, tapi disembelihnya dengan tidak makna dengan syarat sembelih, makna yang syar'i itu. Dan jika binatang yang dimakan sekalipun seperti lembu, kambing, atau ada sembelihan akan bukan binatang yang dimakan, sembelih kucing ke misalnya tu, tetap bangkai juga walaupun sembelih sekalipun. Sebab sembelihan wasilah untuk boleh makan. Jadi binatang yang tidak boleh disembelih, yang tidak boleh atau disembelihkan bukan binatang yang dimakan, binatang yang orang tak makan, maka sekaliannya suku-sukunya dan bulunya najis.
Maka sekaliannya suku-sukunya nya bangkai dan peluh, tu dia panggil fudlah. Mana suku-sukunya dan mana benda bulunya najis. Tu. Najis. Mana bulu dia tetap najis. Dan demikian lagi segala binatang yang tiada mengalir darahnya melainkan manusia. Maknanya binatang yang tiada mengalir darahnya. Tu. Dan belakan. Ada belakang pula dah belalai ni. Melainkan manusia dia belalai dia ikan. Tu. Tiga tu diistisnakan daripada najis. Dia malaikat, dia tambah lagi malaikat. Dia jinnya suci bangkainya. Tu. Jadi maknanya ni mana belalai ikan manusia. Tu biasa kita akan sebut tiga tu dah. Jadi tidak najis. Walaupun tidak najis, manusia ni tak boleh dimakan sebab masalah ikramullah. Maknanya walaqad karramna bani adama. Dengan sebab tu tak boleh nak makan. Tu. Far'un bejana yang dibuat daripada tanah yang bercampur dengan sarjin ila akhir wallah subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab.